Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 FCE 3803 akan membentangkan kelab kami iaitu Kelab Fotografi. Sebelum kami memberi penerangan tentang kelab kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Okay, nama saya Nur Krisna Izan binti Othman, bernombor matrik 20561. Seterusnya. Nama saya Muhammad Adli Syami bin Muhammad Anwar, bernombor matrik 206-920. Nama saya Nureliana binti Yahya dengan nombor matrik 207821. Saya Wan Emilia Natasha binti Wan Muhammad Kamal dengan nombor matrik 207905. Saya Siti Maria binti Mat Arifin bernombor matrik 208275. Saya Emira Fazla binti Muhammad Rahman bernombor matrik 208313. Okey, jadi saya akan serahkan kepada Mariam untuk sesi perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian pengenalan, next slide. Kita akan lebih berkenalan tentang fotografi. Yang pertama, fotografi berasal daripada gabungan dua perkataan Greek iaitu foto dan graf, which is di mana foto bermaksud cahaya dan graf bermaksud lukisan. Yang kedua, fotografi juga adalah gabungan seni dan sains dalam memaparkan imej ke atas sebatian yang kepada cahaya. Yang ketiga, fotografi bermaksud seni, proses atau pekerjaan mengambil atau menghasilkan fotografi. Maksud fotografi ini adalah menurut Kamus Dewan edisi yang ketiga. Next. Berikut merupakan logo kelab fotografi. Kelab fotografi, di sini logo kami mempunyai figura kamera dan filem di mana ia bermaksud keperluan asas fotografi. Kelab fotografi pula merupakan nama bagi kelab kurikulum kami. We keep a story in a frame. We keep a story in a frame merupakan moto yang diamalkan oleh kelab fotografi. Warna vintage yang dipaparkan dalam logo kelab ini merupakan menggambarkan artistik dalam sebuah foto. Next slide. Berikut merupakan misi, visi dan moto bagi kelab fotografi. Misi kami merupakan melahirkan generasi yang kreatif dan berpengetahuan dalam bidang fotografi. Visi kelab fotografi berjaya menghasilkan foto-foto yang menarik dan bermakna. Moto bagi kelab fotografi ialah we keep a story in a frame. Next slide. Seterusnya adalah analisis keperluan. Slide seterusnya. Tujuan kajian kami adakan adalah untuk mengetahui dan mengkaji pandangan dan sejauh mana keperluan para pelajar mengenai penubuhan kelab fotografi. Populasi ialah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sampel kajian 110 pelajar secara rawak dipilih dan instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik Google Form. Slide seterusnya. Borang kaji selidik ini mengandungi 3 bahagian di mana bahagian A adalah mengenai maklumat responden yang mana soalan pertama mengenai jantina responden di mana sebanyak 80 responden adalah pelajar perempuan dan 30 responden ialah terdiri daripada pelajar lelaki. Soalan kedua pula merupakan umur responden di mana 50 responden merupakan pelajar tingkatan 4 dan 60 responden merupakan pelajar tingkatan 5. Seterusnya, bahagian kedua pula ialah bahagian B iaitu mengenai pengetahuan responden mengenai fotografi. Yang mana soalan pertama mengenai umur yang sesuai menyertai kelab fotografi. Majoriti responden memilih umur 15 hingga 16 tahun iaitu seramai 58 responden dan diikuti dengan umur 17 hingga 18 tahun seramai 33 orang responden. Seterusnya, soalan kedua pula ialah mengenai responden sama ada pernah menyertai kelab fotografi dan majoritinya memilih 91 responden memilih jawapan tidak manakala 19 responden memilih jawapan ya. Soalan ketiga pula mengenai responden sama ada mereka berminat untuk menyertai kelab fotografi dan 88 responden telah memilih jawapan ya dan selebihnya itu 22 responden memilih jawapan tidak. Seterusnya,
Soalan keempat pula mengenai responden yang pernah menyertai pertandingan atau yang melibatkan fotografi, di mana 101 responden telah memilih jawapan tidak dan hanya 9 responden sahaja memilih jawapan ya. Soalan kelima ialah konsep fotografi yang diminati. Majoriti responden telah memilih konsep vintage iaitu seramai 60 orang responden, diikuti dengan konsep imajinasi seramai 25 responden. Seterusnya, soalan yang terakhir sekali mengenai tempat-tempat yang menarik bagi sesi fotografi dijalankan. Alam Semula Jadi merupakan salah satu tempat yang paling ramai dipilih iaitu seramai 63 responden, dan kedua tempat yang tertinggi adalah bangunan dan seni minat Islam. Seterusnya, bahagian ketiga pula ialah bahagian C yang mana merupakan pandangan responden mengenai penubuhan kelab fotografi. Soalan pertama adalah soalan mengenai sebab ataupun alasan menyertai kelab fotografi, dan majoriti responden memilih minat kerana minat itu seramai 76 responden, dan kerana sebagai hobi seramai 30 responden. Dan akhir sekali kerjaya itu seramai 3 orang. Soalan kedua pula ialah alasan kewajaran penubuhan kelab fotografi, dan majoriti responden seramai 75 orang memilih untuk mengasah bakat dan minat, dan responden yang kedua tertinggi adalah untuk belajar perkara baru. Seterusnya, dan soalan terakhir sekali adalah mengenai pandangan penubuhan kelab fotografi. Majoriti responden memilih jawapan ya iaitu seramai 108 responden, manakala 2 orang responden memilih jawapan tidak. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat di sini adalah kelab fotografi wajar dilakukan dan ditubuhkan kerana untuk mengasah bakat dan minat pelajar di sekolah. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Untuk penyataan falsafah kurikulum, penyataan falsafah kurikulum terbahagi kepada dua, iaitu penglibatan para pelajar dapat memupuk kepimpinan dengan melibatkan pelajar sebagai peneraju dan pelaksana, serta dapat memperbanyakkan penglibatan para pelajar dalam program pembangunan insaniah diri pelajar dalam kelab ini. Yang kedua adalah kelab fotografi dapat mencukil bakat baru dalam diri pelajar yang kurang dalam aktiviti sukan, sekaligus dapat meningkatkan kemahiran seni serta teknologi dalam diri setiap pelajar. Untuk kemahiran kepimpinan dapat dipupuk melalui pelaksanaan kelab fotografi di sekolah. Hal ini demikian kerana para pelajar dapat menjadi peneraju dan pelaksana melalui penglibatan mereka dalam kelab fotografi. Para pelajar akan dipilih untuk melaksanakan pentadbiran kelab tersebut. Sebagai contoh, pelajar akan dipilih untuk menjadi pengurusi kelab, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa yang penting dalam kelab fotografi. Dengan kemahiran kepimpinan dalam diri pelajar dapat dipupuk, para pelajar akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pentadbiran kelab, dan para pelajar dapat melatih diri mereka untuk menjadi insan bertanggungjawab serta beraktif. Seterusnya, kebolehan yang ada pada diri setiap individu perlulah digilap dan diperkembangkan secara terpadu dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Misalnya, potensi dalam perspektif intelektual tidak boleh dipisahkan dari potensi spiritual. Seorang pelajar yang cerdas tidak seimbang tanpa norma-norma kemanusiaan seperti empati terhadap sesama manusia dan menghormati orang lain. Potensi lainnya iaitu potensi mental dan fizikal dalam aktiviti satu lawan satu juga tidak terlepas dari keterampilan sosial dalam kerjasama pasukan, seperti sifat permainan yang kooperatif. Semua potensi tersebut harus dikembangkan secara menyeluruh dan dipadukan untuk membentuk pembelajaran yang sempurna. Next slide. Konsep program. Konsep program terbagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah menggunakan perkhidmatan instruktur luar sebagai fasilitator dalam mengetuai aktiviti luar. Perkhidmatan instruktur yang mahir tidak sukar untuk didapatkan pada masa kini. Dengan instruktur luar, pelajaran yang meluas dapat dimanfaatkan. Sebaiknya di samping dapat mencurahkan ilmu pengetahuan kepada setiap pelajar. Yang kedua adalah pelajar sebagai sumber reka bentuk kurikulum.
Kurikulum berpusatkan pelajar bermaksud pelajar adalah individu yang berhak menentukan cara untuk mereka mendapatkan pengetahuan manakala guru bertindak sebagai pemudah cara untuk memastikan pembelajaran berjalan lancar. Yang ketiga adalah reka bentuk berdasarkan pengalaman. Proses pembelajaran dan pendidikan luar boleh dilaksanakan menerusi pelbagai kaedah pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang teratur dan sistematik mampu memberikan kesan pembelajaran yang baik kepada pelajar. Dan yang terakhir adalah penilaian dilakukan semasa pelajar mengendalikan sesuatu aktiviti kelab fotografi. Kemahiran psikomotor adalah merupakan satu domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani. Keterampilan dan kemampuan seorang individu bermula daripada tahap terendah iaitu peniruan sehingga adaptasi. So, next. Okay, seterusnya matlamat dan objektif. Slide seterusnya. Okay. Matlamat bagi kelab fotografi, bagi kelab kami ada satu, iaitu memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi visual dan intelek dalam kemahiran seni digital melalui kamera maupun komputer sebagai salah satu kemahiran dan bakat yang ada dalam diri pelajar. Jadi, ia dapat melahirkan insan yang berketerampilan unggul daripada pelbagai aspek dan juga berdisiplin dalam mencuburi bidang lain yang terpuji dan mempunyai kemahiran dalam menggunakan alat digital dan elektronik. Dengan kemunculan kamera digital, bidang fotografi semakin jauh ke hadapan sehingga melahirkan banyak cabang dan bidang lain seperti digital fine art, digital painting dan sebagainya. Slide seterusnya. Okay. Untuk objektif bagi kelab fotografi ada 4. Yang pertama, memperkenalkan asas-asas penggunaan kamera kepada pelajar dan membolehkan pelajar memahami salah satu cabang dalam seni digital. Asas-asas menggunakan kamera ini amat penting kerana untuk menjadi jurugambar yang mahir adalah tidak bergantung kepada kamera sahaja, malah ia berasaskan pengetahuannya. Objektif yang kedua adalah mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti berfaedah selain daripada memberi peluang kepada mereka untuk meredakan tekanan harian. Pelajar yang tidak suka akan olahraga dapat mengisi masa mereka dengan cara yang berbeza, sebagai contoh mengambil gambar suasana atau bunga-bunga dan pokok-pokok di kawasan sekolah. Slide seterusnya. Okey, untuk objektif yang ketiga iaitu menggilap bakat terpendam pelajar. Kerjasama ataupun perlibatan pelajar dapat melahirkan pelajar yang komited dalam usaha untuk menggilapkan bakat mereka dengan sentiasa berlatih dan cuba membuangkan rasa malu mereka sepanjang latihan dijalankan. Dan untuk objektif yang terakhir iaitu melahirkan generasi yang berkualiti. Pada era globalisasi ini, semakin menggalakkan para pelajar untuk menjadi seorang yang multitasking, terutama kepada yang masih berada di peringkat sekolah. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk pengalaman pembelajaran. Slide seterusnya. Isi kandungan pembelajaran ada 4, iaitu yang pertama, pengenalan fotografi, yang kedua, pengenalan aktiviti kelab fotografi, yang ketiga, cara melaksanakan aktiviti fotografi, dan yang keempat adalah aplikasi kemahiran fotografi. Slide seterusnya. Okey, untuk pengenalan fotografi ada 2 sahaja, iaitu pengetahuan dan nilai. Di bawah pengetahuan ada makna fotografi. Makna fotografi adalah seni, proses atau pekerjaan yang mengambil atau menghasilkan fotograf. Dan kemudian ada tujuan fotografi dan yang ketiga adalah sejarah fotografi. Bagi nilai pula, ada nilai keyakinan dan juga nilai semangat ingin mencuba. Okay, slide seterusnya. Jadi bagi isi kandungan pembelajaran yang kedua iaitu pengenalan aktiviti kelab fotografi, para pelajar akan mendapat 3 kebaikan dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dari segi pengetahuan, kebaikan kelab fotografi akan disampaikan kepada para pelajar mana akan didedahkan manfaat jika mereka menyertai kelab ini, dan kemahiran yang mereka akan dapat ialah kemahiran untuk memahami isi kandungan kebaikan kelab fotografi, dan dari segi nilai pula ada nilai berdisiplin, bekerjasama dan berkongsi ilmu. Hal ini kerana setiap kelab tentu mempunyai peraturan masing-masing. Jadi para pelajar perlulah berdisiplin, bekerjasama dan berkongsi ilmu antara satu sama lain di dalam kelab ini. Seterusnya. Isi kandungan yang ketiga ialah cara melaksanakan aktiviti fotografi.
Aktiviti fotografi akan dilaksanakan secara dua cara, iaitu secara individu dan berpasangan. Secara individu ialah apabila aktiviti fotografi dijalankan melalui konsep alam semula jadi, dan secara berpasangan pula ialah apabila aktiviti fotografi tersebut dijalankan secara kita memerlukan subjek. Jadi setiap pasangan perlu menjadi subjek kepada pasangan masing-masing. Dan kemahiran yang para pelajar boleh dapatkan ialah kemahiran mengendalikan peralatan elektronik semasa melaksanakan aktiviti fotografi. Hal ini boleh diaplikasikan apabila mereka menjalani aktiviti fotografi secara individu, kerana mereka perlu mahir untuk mengendalikan kamera masing-masing. Dan kemahiran yang kedua ialah kemahiran komunikasi dua hala, di mana mereka perlu berbincang antara satu sama lain untuk mendapatkan hasil gambar yang menarik. Dan dari segi nilai pula, mereka dapat mengeratkan hubungan silaturahim, menjadi kreatif dan bijak bertindak untuk mencari peluang gambar yang menarik. Seterusnya. Dan isi kandungan yang terakhir ialah aplikasi kemahiran fotografi. Dari segi pengetahuan, aktiviti fotografi akan dijalankan semasa hari sukan sekolah, majlis sambutan hari guru, majlis sambutan hari perayaan dan pertandingan fotografi. Jadi para pelajar akan diberi kepercayaan untuk menjadi juru gambar semasa majlis-majlis ini dijalankan. Kemahiran yang mereka boleh dapatkan ialah melaksanakan tugas secara profesional, di mana mereka sewaktu majlis keramaian seperti yang disebutkan tadi, mereka perlu bekerja dalam keadaan tekanan yang tinggi, tapi mereka dapat kita boleh lihat sama ada mereka mampu atau tidak untuk bekerja dengan cekap dan menghasilkan hasil kerja yang menarik. Dan kemahiran yang kedua ialah penglibatan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Nilai yang para pelajar boleh dapati dalam isi kandungan ini ialah bijak mencari peluang, rajin, sanggup berkorban dan bertanggungjawab. Mungkin ada yang tidak jelas sanggup berkorban ini dari segi apa. Sewaktu majlis keramaian seperti hari sukan sekolah, sudah tentu ramai pelajar lain yang sedang bergembira bersama rakan-rakan yang lain. Tapi bagi juru gambar, mereka perlu berkorban untuk merakam detik-detik menarik bagi tontonan orang lain pada masa akan datang. Itu saja. Seterusnya. Seterusnya ialah aktiviti kemahiran dan pembelajaran. Melalui aktiviti kemahiran dan pembelajaran, kelab fotografi menyediakan 6 aktiviti. Seterusnya. Bagi aktiviti pertama ialah sesi pengenalan kelab. Dalam aktiviti ini, pelajar akan diberikan pengenalan kepada kelab fotografi di mana merupakan pendedahan awal kepada pelajar mengenai fotografi, komponen-komponen yang terlibat dengan fotografi dan sebagainya. Dan seterusnya ialah pengorganisasian kelab untuk memastikan pengurusan kelab dalam keadaan teratur dan jawatan yang disandang seperti pengerusi, naib pengerusi, setiausaha dan sebagainya akan dipilih melalui undian daripada ahli lain. Rasional melalui aktiviti ini adalah untuk menarik minat pelajar dalam penyertaan kelab fotografi dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan selepas ini. Yang kedua adalah sikap kerjasama akan dipupuk dalam kalangan pelajar apabila mereka berganding bahu dalam menguruskan sesuatu aktiviti. Dan ketiga adalah sikap kepimpinan akan terbentuk dalam diri pelajar seperti sikap tanggungjawab, adil dan sebagainya. Seterusnya, aktiviti kedua ialah sesi latihan mengendalikan kamera, yang mana melalui aktiviti ini pelajar akan diberi pendedahan dan diperkenalkan kepada jenis-jenis kamera dan teknik dalam memegang kamera. Aktiviti ini akan dikendalikan oleh juru gambar profesional yang akan dijemput sebagai fasilitator kepada pelajar. Rasional aktiviti ini ialah pelajar lebih cekap dalam pengendalian kamera kerana dapat membiasakan diri memegang kamera. Kedua, pengetahuan mengenai fotografi bertambah, terutama dalam pengenalan-pengenalan kepada jenis-jenis kamera dan teknik memegang kamera. Dan akhir sekali, pelajar lebih yakin dalam mengambil kamera kerana pengetahuan mengenai fotografi bertambah. Seterusnya, aktiviti ketiga pula ialah sesi pendedahan konsep fotografi, di mana melalui aktiviti ini pelajar akan diperkenalkan konsep-konsep fotografi yang ada kerana setiap gambar memiliki konsep yang berbeza. Rasional aktiviti ini
ialah pelajar dapat mengaplikasikan konsep fotografi ni bukan sahaja di sekolah tetapi juga pada di luar waktu sekolah, kerana seperti yang kita tahu zaman sekarang kebanyakan semua orang akan mengambil gambar tidak kira di mana pun mereka berada. Keduanya ialah sikap ingin tahu dalam diri pelajar dapat dipupuk melalui pembelajaran konsep fotografi ni. Dan akhir sekali ialah dapat mengasah bakat pelajar dalam fotografi, terutama kepada pelajar yang meminati dalam bidang fotografi ini. Seterusnya, aktiviti keempat pula ialah Capture Our School, yang mana melalui aktiviti ini, pelajar akan mengambil gambar di sekitar kawasan sekolah. Selain itu juga, ahli-ahli kelab akan menjadi juru gambar pada hari-hari majlis kerayaan di sekolah seperti hari sambutan guru, sambutan hari kemerdekaan, majlis perpisahan guru dan menjadi juru gambar kepada buku tahunan pelajar dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh melalui aktiviti-aktiviti sebelum ini seperti konsep fotografi, teknik memegang kamera dan sebagainya. Dan kedua, pelajar juga dapat menimba pengalaman baharu dalam bidang fotografi ini. Dan akhir sekali, pelajar juga dapat meningkatkan keyakinan diri dalam mengambil gambar kerana adanya teknik yang betul dan konsep fotografi yang betul. Seterusnya, aktiviti kelima pula adalah lawatan ke tempat menarik untuk menjalankan sesi fotografi. Sebagai contohnya, Saloma Bridge, Seni Bina Islam, Masjid, 3D Art Museum dan sebagainya. Melalui aktiviti ini, ia dapat memberi pendedahan awal kepada pelajar untuk mengambil gambar di kawasan yang lebih luas. Dan seterusnya, dapat meningkatkan potensi pelajar dalam bidang fotografi. Seterusnya, aktiviti yang terakhir sekali adalah pertandingan fotografi kreatif di mana pertandingan ini akan diadakan terbuka kepada semua pelajar dan foto-foto yang diambil oleh pelajar akan dipamerkan di kawasan sekolah dan juga dimuat naik ke dalam media sosial. Dan pemenang akan diberikan hadiah berupa kamera. Dan melalui aktiviti ini juga, pelajar dapat memupuk sikap daya saing antara pelajar. Yang kedua, memberi inspirasi kepada pelajar lain mengenai fotografi kerana telah pamerkan foto-foto yang telah diambil. Dan akhir sekali dapat meningkatkan penyertaan lebih ramai pelajar dalam kelab fotografi kerana adanya aktiviti-aktiviti yang menarik sebegini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, bagi organisasi pengalaman pembelajaran ni, saya akan bentangkan mengenai semua aktiviti ataupun perancangan aktiviti yang telah kami rancang untuk dilakukan selama 12 minggu aktiviti kelab ini berlangsung. Okey, jadi bagi minggu pertama, aktiviti yang akan dilakukan ialah Mesyuarat Agung Kelab Fotografi kali pertama. Okey, tujuan Mesyuarat Agung ini diadakan adalah yang pertama sekali untuk mengadakan pemilihan majlis ahli jawatan tertinggi, kuasa tertinggi kelab dan juga ahli jawatan kuasa kelab. Dan yang kedua, tujuan diadakan Mesyuarat Agung ini adalah untuk mengadakan sesi suara kenal antara ahli kelab. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan perancangan aktiviti kelab bagi sepanjang tahun. Okey, jadi pada minggu kedua, kita akan mulakan dengan pengenalan fotografi kepada ahli kelab fotografi. Jadi dalam sesi ini, para pelajar akan diperkenalkan dan didedahkan dengan fotografi seperti makna fotografi, mungkin sejarah fotografi dan juga perkara lain yang berkaitan dengan fotografi. Pada minggu ketiga, kita akan mulakan dengan latihan mengendalikan kamera. Jadi pada minggu ketiga ini, pelajar akan didedahkan dengan kamera digital single lens reflex which is iaitu DSLR. Pada minggu keempat pula, pelajar akan diajar mengenai konsep fotografi iaitu konsep fotografi vintage dan juga tempoh dulu. Okey, seterusnya pada minggu kelima kita akan berbalik dengan latihan mengendalikan kamera di mana pelajar akan diperkenalkan kepada kamera berjenis mirrorless and bridge. Pada minggu keenam, pelajar akan didedahkan kembali dengan konsep fotografi yang seterusnya. Pada minggu ini, pelajar akan diperkenalkan dengan konsep fotografi imajinasi, siluet dan juga glamour. Dan pada minggu ketujuh, pelajar akan sekali lagi
melalui latihan mengendalikan kamera, iaitu mereka akan diperkenalkan dengan kamera berjenis filem atau analog dan kamera medium format. Okey, bagi sesi minggu ke-3 hingga minggu ke-7 di mana pelajar akan dilatih untuk mendirikan kamera dan juga didedahkan mengenai konsep fotografi, kami akan menjemput juru kamera profesional untuk mengajar pelajar supaya pelajar akan mendapat pengalaman dan pendedahan yang lebih dalam lagi mengenai fotografi. Okey, jadi pada minggu ke-8 kami akan lakukan pengaplikasian fotografi di peringkat sekolah di mana aktiviti Capture Our School akan diadakan. Aktiviti Capture Our School seperti yang telah diterangkan sebentar tadi adalah aktiviti di mana pelajar akan melibatkan diri menjadi fotografer dalam aktiviti-aktiviti sekolah dan juga menangkap gambar di sekeliling sekolah. Okey, seterusnya untuk minggu ke-9, pelajar akan dibawa ke lawatan ke tempat menarik. Tempat-tempat menarik yang pelajar lawati ini akan menjadi tempat-tempat yang menjadi tumpuan utama kepada fotografer untuk mengambil gambar. Contohnya seperti Muzium Seni dan 3D Art Museum. Okey, seterusnya pada minggu ke-10, pelajar akan melakukan latihan persediaan pertandingan fotografi. Dalam sesi ini, pelajar akan mendapatkan konsultasi dengan guru-guru penasihat mengenai perancangan fotografi yang mereka akan lakukan pada minggu seterusnya. Hal ini adalah supaya pelajar dapat merancang dengan lebih baik dan supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik pada pertandingan fotografi kelak. Jadi, pada minggu ke-11, pertandingan fotografi akan mengambil tempat. Pada minggu ini, pertandingan fotografi kreatif akan dijalankan dan pelajar akan bersaing antara satu sama lain untuk mengambil gambar yang terbaik. Pada minggu ke-12 iaitu minggu terakhir, pengaplikasian fotografi di peringkat masyarakat akan dijalankan di mana pelajar-pelajar yang memenangi pertandingan fotografi dan juga pelajar lain akan mengadakan pameran fotografi. Pameran ini akan bertempat di kawasan sekolah dan juga ianya juga akan dilakukan di media sosial sekolah. Tujuan pameran ini dijalankan adalah untuk menarik minat orang ramai iaitu rakan-rakan kepada pelajar ini dan juga masyarakat lain dalam bidang fotografi ini. Okey, dalam memilih dan merancang aktiviti selama 12 minggu, kami telah mengambil kira 4 aspek. Aspek yang pertama ialah skop. Okey, jadi dalam aspek skop ini, kami telah menekankan pengajaran dan pembelajaran secara teori dan praktikal di mana pelajar akan diberi pendedahan mengenai kaedah mengendalikan kamera yang berbeza serta mereka juga akan diperkenalkan dengan konsep-konsep fotografi yang pelbagai. Dalam konteks ini, pelajar akan belajar semua itu dalam teori iaitu apabila mereka diberi penerangan oleh jurugambar profesional dan seterusnya, mereka juga akan mengaplikasikan apa yang mereka belajar itu dalam kehidupan sebenar. Tujuan kami mengambil kira skop adalah supaya pelajar dapat mendalami aktiviti fotografi dengan lebih dalam dan akhirnya minat yang mendalam dalam diri pelajar mengenai fotografi ini dapat ditanam. Okey, seterusnya adalah aspek penyepaduan. Dalam usaha untuk menyepadukan aktiviti dalam kelab ini, semua aktiviti kelab yang akan dilaksanakan akan melibatkan penglibatan aktif pelajar. Contohnya, pelajar akan diminta untuk melibatkan diri dalam aktiviti sekolah serta masyarakat. Seperti aktiviti Capture Our School di mana pelajar akan menjadi fotografer sekolah dalam majlis-majlis sekolah seperti Hari Guru ataupun Hari Sukan. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan seterusnya ianya juga akan menarik minat rakan-rakan mereka dan juga masyarakat dalam bidang fotografi. Okey, aspek ketiga yang turut menjadi faktor untuk aktiviti-aktiviti yang telah kami pilih adalah urutan. Okey, jadi jikalau anda telah sebentar tadi saya telah membentangkan mengenai aktiviti-aktiviti dan semua aktiviti-aktiviti itu telah tersusun dengan sebaiknya. Maksud saya di sini adalah kami mulakan dengan pengenalan kepada jenis-jenis kamera dan kaedah mengendalikannya dan barulah pelajar akan dapat mempraktikkan apa yang mereka belajar itu dalam aktiviti Capture Our School dan pertandingan fotografi.
Hal ini adalah supaya pelajar dapat memahami konsep fotografi itu dengan lebih jelas. Oleh itu, kami telah tekankan bahawa pelajar perlulah mempelajari semua perkara itu secara teori dahulu dan seterusnya barulah pelajar dapat melakukan aktiviti pembelajaran itu secara praktikal melalui program Capture Our School, lawatan ke tempat-tempat menarik dan juga pertandingan fotografi. Aspek terakhir ialah keseimbangan. Jadi, semua aktiviti yang telah kami pilih ini melibatkan 4 aspek iaitu jasmani, emosi, intelek dan rohani. Okey, bagi aspek jasmani, aspek ini dapat dilihat dengan penglibatan ahli kelab dalam aktiviti yang dijalankan. Seperti yang kita tahu, aktiviti seperti Capture Our School melibatkan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Daripada sini, aspek jasmani dapat dipupuk kerana pelajar akan melibatkan diri mereka dengan aktif. Seterusnya ialah aspek emosi. Aspek ini dapat dilihat dengan adanya aktiviti penyediaan pertandingan fotografi. Dalam sesi ini di mana konsultasi akan berlaku di antara pelajar dan guru penasihat, pelajar perlu mempunyai emosi yang stabil dan juga mental yang kuat untuk menerima sebarang teguran ataupun komen daripada guru penasihat agar mereka dapat menambah baik dan memperbaiki perancangan mereka supaya mereka dapat menghasilkan hasil yang terbaik di pertandingan fotografi kelab. Yang ketiga adalah aspek intelek, di mana aspek ini dapat dilihat secara langsung daripada penglibatan ahli kelab dalam pertandingan fotografi kreatif. Hal ini kerana dalam pertandingan fotografi kreatif, pelajar diperlukan untuk berfikir dengan kreatif agar mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan seterusnya memandangi pertandingan tersebut. Yang terakhir ialah aspek rohani. Okey, aspek ini dapat dilihat apabila pelajar-pelajar melawat ke tempat-tempat menarik yang berkaitan dengan alam semula jadi. Apabila pelajar melihat dan mengambil gambar suasana alam semula jadi ini, pelajar akan secara tidak langsungnya akan meningkatkan rasa kagum dan syukur mereka kehadap Tuhan. Hal ini kerana mereka pastinya akan terpegun dengan keindahan alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka. Jadi itu saja, saya akan seteruskan kepada pembentang yang seterusnya. Slide seterusnya. Berikut merupakan penilaian pelajar yang terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama, 20% mewakili kehadiran ahli kelab. Hal ini bertujuan untuk mewajibkan ahli kelab menghadirkan diri untuk setiap perjumpaan ahli kelab yang diadakan. Yang kedua, 5%. 5% mewakili ahli kelab yang memegang jawatan. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan ahli kelab untuk menggalas tanggungjawab dan mendapat pengalaman yang baru. Seterusnya 60% yang terbahagi kepada dua iaitu 30% mewakili penglibatan ahli kelab dalam aktiviti yang diadakan dan 30% lagi mewakili penyertaan ahli kelab dalam pertandingan yang diadakan. Baki sebanyak 15% mewakili ahli kelab yang memenangi pertandingan yang diadakan. Perkara ini adalah untuk memberi semangat kepada ahli kelab yang sentiasa menyertai pertandingan yang diadakan supaya mereka lebih suka untuk menyertai pertandingan yang seterusnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.